Sesiapa yang tak solat penuh, maka orang itu dikira fasik. Semua orang fasik di kalangan umat Nabi Muhammad, walaupun dia Islam, kalau Dajjal keluar, dia akan ikut Dajjal, wal'iyazubillah. Maka fitnah yang paling malang sekali adalah bila Dajjal keluar. Pada masa manusia tidak ada makanan dan minuman, tidak ada agama, tidak ada ilmu dan iman, maka berbondong-bondonglah mereka mengikuti Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis, pengarah Pusat Islam, para tamu seterusnya, para pejuang tentera Imam Mahdi, insya-Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, yang ni ceramah saya yang ke-6 kalau tak silap untuk tahun ni, ataupun 5. Semalam di Sungai Petani lebih 10,000 orang, dan saya lihat 90% adalah anak-anak muda. Pelik Kalau Ustaz Azhar anak muda memang ramai, sebab Ustaz Azhar dia pandai cakap bab motor. Apa spare part ni saya pun tak erti, dan dia pandai buat lawak. Hari tu di Melaka 80,000 orang. Saya daripada 1,000 jemputan, saya menerima satunya UUM. Sebab kita tahu pelajar dia ramai. Cuma agak terkejut sikit malam ni bila saya tengok hanya lebih kurang 2,000 orang siswa UUM yang hadir. Rupanya saya dapat maklumat bahawa banyak yang cuti Raya Cina. Kemudian saya tanya berapa orang Melayu siswa UUM ni. Saya dapat jawapan 13,000. Tapi di Malaysia lah ni, raya apa pun semua adalah raya kita bersama. Umumlah di Pavali pun orang cuti balik juga. Jadi alhamdulillah, malam ni 21 hari bulan 1 2023, ada 2 benda terburuk dalam sejarah manusia yang belum berlaku, dan ia berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengar elok-elok. Ada 2 benda paling malang dan paling buruk
untuk dihadapi oleh sejarah manusia dan umat Nabi Muhammad bernasib buruk kerana dua benda itu belum berlaku sampai ke malam ni. Dua benda yang paling rugi, yang paling malang, yang paling buruk sekali dalam sejarah kewujudan bumi ni. Yang pertama ialah menyaksikan kiamat. Wal'iyahzubillah, belum berlaku. Alam ni usia dia melebihi 1 bilion tahun. Cuba balik tengok astronomi lab, tengok dokumentari berkaitan dengan umur alam. Kita akan rasa begitu takjub, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala bila umur bumi ni bukan ratus ribu tahun. Umur alam ni melebihi bilion tahun. Sejak bilion tahun, perkara yang pertama ni belum berlaku, iaitu menyaksikan kiamat. Boleh jadi dia berlaku dalam zaman saya masih hidup, wallahu a'lam, dan boleh jadi kiamat yang merupakan hari termalang sejarah manusia itu boleh berlaku pada zaman para siswa dan siswi sekalian. Tak tahu, wallahu a'lam. Lagi berapa tahun, wallahu a'lam. Nak tahu banyak mana tanda kecil kiamat yang disenaraikan oleh Rasulullah sudah berlaku? Nantikan rakaman 100 episod di studio Ustaz Wadi Anwar. Bukan di TV lah. TV pun kita tak layan dah lah ni. Belagak ni. Abang terus terang lah, melawak lah. Hijrah panggil, betul. Hijrah panggil untuk rakam akhir zaman. Astro panggil untuk rakam akhir zaman. Ni mereka dengar ni. TV1 panggil untuk rakam akhir zaman. Alhamdulillah saya ada studio sendiri di Sungai Petani. Alhamdulillah. Menelan belanja yang agak besar, tapi ramailah sponsor. Dah siap studio tersebut. Rakaman telah pun dimulakan. Kita akan siapkan 100 episod. 2 episod dah siap, baru je start. Kita target 2023 100 episod di bawah tajuk Kisah Hidup Akhir Zaman. Para pelajar, siswa-siswi sekalian boleh tengok di YouTube Ustaz Wadi Anwar. No, di YouTube Ustaz Wadi Anwar. Siri pertama belum lagi ditayangkan. InsyaAllah mula pada Khamis 9 malam. Khamis minggu depan mula episod 1, insyaAllah. Malam ni saya nak cerita 1 episod saja ceramah di sini. No? Ni kira awal lah ni. Kira masuk pawagam awal ni. Kan bayar pun tak, free pula tu. Jadi malam ni saya nak cerita 1 episod sahaja dan tidak terperinci. Trailer je, sebab tak banyak apa. Saya abang trailer je, tetapi ia sangat, satu sudut mengujakan saya dan satu sudut lagi sangat mendebarkan saya. Kenapa satu sudut berita sangat mengujakan saya, menggembirakan saya, dan satu sudut lagi membuatkan saya begitu risau dan takut dengan keadaan diri saya sendiri yang bercakap, kerana kita tidak dapat menjamin iman kita semua ketika berlaku suasana itu. Ada 2 benda termalang terburuk untuk umat Nabi Muhammad. Yang pertama, menyaksikan kiamat. Kerana hari kiamat, ketika mana matahari sudah pun terbit di sebelah barat. Hari ini matahari
Ni kiblat belah ni kan. Matahari terbit belah mana? Hampa tunjuk kat ramai-ramai matahari terbit belah mana? Tu dia tunjuk ke atas pun ada. Hak ni jurusan apa aku tak tahu lah ni. Ni tenggelam. Ni terbit belah sana. Beberapa detik sebelum kiamat, matahari dia terbit bukan belah sana, dia terbit belah sini. Beberapa detik sebelum kiamat, matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Ketika itu tidak ada seorang pun yang menyebutkan kalimah La ilaha illallah. Tak ada. Ketika itu tiada seorang pun yang rokok dan sujud di seluruh muka bumi Allah. Tak ada. Waktu itulah bintang berguguran. Bintang. Para pelajar sekalian, bilangan bintang lebih banyak daripada bilangan butiran pasir pada 7 lautan dunia. Yang ni fakta. Rajin-rajin tengok dokumentari astronomi, rajin-rajin tengok. Kita akan rasa takjub dengan kekuasaan Allah yang maha luas alam yang Allah cipta ni. Apabila mula bintang berguguran, kamu bayang tengok, sebiji bintang 1,000,000 kali lebih besar daripada bumi ni. Sebiji je gugur, sebiji je. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat. Itu semua tu menceritakan tentang suasana kiamat, kata Allah. Ketika mana bintang-bintang dan gugusan-gugusan bintang, bukan seketul, gugusan, itu diluruh dan diruntuhkan oleh kami. Digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mana kafir melihat suasana kiamat, ketika seorang ibu yang mengandung menyaksikan kiamat, keluar dan luluh isi kandungan perut dia tanpa dia sedar kerana kedahsyatan kiamat. Yang ni benda terburuk dan termalang, paling buruk dalam sejarah manusia yang akan dihadapi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pelajar sekalian, seandainya wal'iyazubillah satu hari nanti kita menyaksikan kiamat, wal'iyazubillah, ketahuilah bahawasanya kamu ketika itu adalah kafir, sekafir-kafir makhluk. Sebab kiamat tidak akan disaksikan oleh orang Islam. Takkan. Walaupun orang Islam tu dia hanya sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak pernah semayang 1 rakaat seumur hidup, dia tetap Islam dan takkan saksikan kiamat. Ramailah masjid ni kata, lega aku tak semayang pun. Berlambak tak semayang, subuh lagi lah. Tapi ceramah fitnah akhir zaman mai. Yang tu yang kemas tu. Maghrib ni kira minggu ni baru maghrib ni. Baru maghrib ni semayang. Dia kata tak apalah ustaz, janji Islam masuk neraka dulu, lepas tu masuk syurga. Dia ingat masuk neraka ni main tembak paintball kot. Dia ingat neraka ni main lawan jentik telinga dengan malaikat. Malaikat Zabaniah jentik telinga, dia jentik telinga malaikat Zabaniah. Neraka ni api, cik oi. Api. Kamu ambil lilin sebatang, lilin satu bukan 1,000,000 batang. Lilin sebatang letak 20 saat. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Siapa yang tinggal semayang subuh tadi, ambil lilin sebatang, letak jari dia 30 saat, bukan 60 tahun. Kemudian tengok apa jadi pada jari dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hilang jari ni 30 saat, hilang bentuk jari. Kalau setahun, kata yang kata tak apa tadi ni, memang rahmat Allah. Siapa yang pernah sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia takkan kekal dalam neraka. Dia takkan saksikan kiamat, kerana suasana kiamat hanya akan dilihat oleh kafir original sahaja. Lah banyak barang tiruan. Kafir totok sahaja yang akan melihat kiamat. Sesiapa umat Nabi Muhammad yang menyaksikan kiamat, ketahuilah bahawa dia akan kekal dalam neraka Jahannam buat selama-lamanya. Sebab tu saya umumkan kepada para pelajar, siswa-siswi sekalian, benda pertama yang paling menggerunkan umat akhir zaman ni yang tajuk fitnah akhir zaman ni. Ingat elok-elok, ni ada rakaman, alhamdulillah. Bagi kawan-kawan dengar, alhamdulillah. Saya pun tak tahu pasal apa orang-orang muda suka dengar ceramah saya, walaupun saya tak reti buat lawak. Alhamdulillah. No? Jumlah tontonan dalam TikTok, jumlah tontonan Ustaz Wadi Anwar mencecah 1.9 bilion. Bukan M, B. Alhamdulillah. Semua anak muda, 90% anak muda, mereka nak dengar apa persiapan akhir zaman. Cuma yang kita risau, ceramah akhir zaman game main juga 4 jam sehari. Ceramah akhir zaman suka dengar, tapi hutang kawan RM20 tak bayar juga. Hak ni banyak kan? Top up 50, hutang 20 tak boleh bayar. Okey. Kemudian tu benda pertama selesai. Tu trailer tu. Orang sebut apa, trailer ke thriller? Trailer. Sama macam kontainer tu lah. Itu trailer baru tentang kiamat. Itu tak masuk cerita kiamat. Yang tu nanti dalam kisah hidup akhir zaman. Yang 100 episod tu, ending 5 episod, semua cerita kiamat. Suasana kiamat. InsyaAllah saya akan perincikan dalam episod tu. Tunggulah pakat doa. Doakan pada Allah SWT untuk saya sihat. Allah Ta'ala bantu saya bercakap untuk memandaikan umat Nabi Muhammad, bagi tahu umat Nabi Muhammad. Habis satu keadaan yang pertama yang paling buruk yang akan dihadapi oleh umat Nabi Muhammad, siapa? Wallahu a'lam. Zaman siapa? Wallahu a'lam. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, saya yakin para siswa-siswi boleh teka dah saya nak cakap apa. 15 minit saya akan huraikan benda yang kedua ni, iaitu satu ujian terbesar sehinggakan berapa puluh ribu tahun yang lalu Nabi Nuh alaihissalam, Adam, Idris, Nuh kan awal. Nabi Nuh alaihissalam telah pun berdoa kepada Allah, wahai Allah, selamatkan aku dan umat aku daripada fitnah ini. Padahal fitnah ni bukan berlaku zaman dia.
Fitnah kedua terburuk, termalang yang akan saya sebutkan ini berlaku pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sudah berusia malam ni lebih kurang 1444 tahun. Dan fitnah kedua ini belum berlaku. Saya yakin bila saya buat mukaddimah macam tu, semua boleh teka fitnah itu apa. Nama fitnah itu adalah Fitnatud Dajjal. Fitnah tu nama dia Fitnah Dajjal. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kamu bayangkan, hari ini 8 bilion manusia. Hari ini 8 bilion manusia. 8 bilion ni saya sudah pernah merantau lebih 20 buah negara. Jepun, Mesir, Australia, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Indon 5-6 kali, UK, lebih 20 buah negara saya pergi. Makanan manusia 2. Roti, yang kedua nasi. Roti dan nasi, 2 ni saja. Tuan pilah Korea, China, Jepun, pi sampai ke Afrika. Dulu saya belajar di Syria. Kami duduk hostel bersama dengan mahasiswa lain. Dalam hostel kami ada lebih 40 buah negara. Dan di hostel kami dibenarkan untuk masak. Ada dapur luas, dapur tu panjang daripada hujung sana sampai sini kot. Dapur tu sangat luas. Antara masa yang paling seronok sekali adalah waktu memasak. Sebab kita akan melihat lebih 40 jenis masakan 40 negara. Pelik-pelik, semua makanan pelik-pelik. Ada bangsa setiap hari makan kentang dengan roti. Dia beli kentang macam kita beli beras. Itulah beras dia. Kentang dan roti. Dia berbuah atas ni 8 kilo. Siswa. Hari-hari goreng kentang. Ada mahasiswa, dia makan nasi macam kita, tapi nasi dia buah gula. Buah gula pula dah. Kita pun tengok, ni mazhab apa pula? Dia kata mazhab Afrika. Afrika mana? Afrika ada berbelah-belah. Kita ingat Afrika Utara saja. Rupanya berbelas-belas bangsa pula Afrika. Semua hitam, semua rambut retiu. Retiu ni orang Kedah lah. Retiu ni dia naik 1 inci, dia pusing terus. Depa selam dalam air laut mangkit kering. Dia tak basah, air tak boleh tembus. Ni bukan kutuk ni, nak cerita. Hampa tak pernah tengok. Ni cerita iklan merapu lah. Dah masa tak banyak kan. Saya tengok lebih 40 buah negara daripada hujung sampai ke hujung. Last kali saya tak masak. Sebab duk tengok orang. Bila mereka angkat masakan tu, saya pergi tumpang. Pergi rasa yang ni, pergi rasa. Tapi bukan tiap-tiap hari lah, tu muka tak malu lah. Bukan tiap-tiap hari, sekali-sekala nak rasa masakan China, masakan orang. Ada Amerika seorang waktu tu, ada Germany, ada Perancis, Jahid Bukharin nama dia, daripada France, seluruh dunia waktu tu. 2 aja makanan. Gandum, roti, nasi. Kalau Allah sekat hujan setahun, kalau Allah sekat hujan setahun, 8 bilion ni mati. Mati.
Setahun. Sekarang ni hujan mewah, banyak. Tempat yang tak ada hujan, dia korek daripada bawah tanah. Tuan-tuan boleh tengok, bukan Sudan, ada satu negara Afrika Arab, Muammar Gaddafi, negara mana? Libya. Tuan-tuan tengok dokumentari negara Libya, kerajaan dia pergi di tengah padang pasir, kering kontang, berapa ribu kilometer di tengah padang pasir. Akhirnya mereka menjumpai lautan air tawar di tengah sana. Lautan air tawar yang perlu digerudi di bawah tanah. Berapa ratus meter gerudi bawah tanah, kemudian dia buat paip gergasi untuk digunakan air itu. Kalau Allah tahan hujan setahun, di seluruh muka bumi ini mati semuanya. Kita hari ini hidup sebab hujan. Malaysia pernah mengalami kemarau 7-8 tahun yang lepas, tak hujan 3 bulan, bukan 3 tahun. Satu semenanjung tak hujan. Saya ada di Malaysia waktu tu. 3 bulan tak hujan, satu semenanjung, 4 buah negeri sudah mencatu air. 4 buah negeri catu air baru 3 bulan. Catu ni maksudnya dia buka daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Sebab paras air di tasik dan di sungai serta di empangan air semua menurun. 3 bulan. Kalau 6 bulan, saya nak cerita ketika Dajjal keluar, beberapa tahun sebelum dia keluar, mengisytiharkan dirinya Tuhan. Beberapa tahun sebelum Dajjal keluar, mengisytiharkan dirinya Tuhan. Wal'iyahzubillah. Kemarau mula berlaku. 1 tahun kemarau, 1/3. Tahun kedua, 2/3 kemarau. Tahun ketiga, total tidak hujan setahun. Itulah antara suasana yang akan berlaku. Sesiapa yang menyebutkan La ilaha illallah, dia tidak akan diberikan secawan pun air. Takkan. Setiap daerah di atas bumi ini akan didatangi Dajjal. Dajjal bawa bersama sihir untuk menurunkan hujan. Dajjal bawa bersama sihir, dia boleh tumbuhkan tumbuh-tumbuhan pada masa dia hulurkan tangan dia saja. Dia buat macam tu je. Bumi kering kontang, tumbuh-tumbuhan kering, tidak ada sebutir padi pun, tidak ada sebutir gandum pun. Ketika Dajjal sampai dan berucap, kalau siapa sebut La ilaha illallah, tidak akan diberikan sebutir beras dan tidak akan diberikan secawan pun air. Hiduplah. Macam mana tu Ustaz? Sebab itu, fitnah ini, fitnah terbesar alam ini, diminta berlindung daripadanya sejak daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam, bukan zaman Nabi Muhammad. Nabi Nuh lagi. Nabi Nuh kata, Ya Allah, selamatkan aku dan umat aku daripada fitnah Dajjal. Nabi seterusnya berdoa. Nabi seterusnya lepas tu pun berdoa. Sampai zaman Nabi Musa,
sampai zaman Nabi Sulaiman, sampai zaman Nabi Yusuf, sampai zaman Nabi Shu'aib, semua berdoa, ya Allah, selamatkan aku dan umat aku daripada fitnah Dajjal, sehinggalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ajar sehari paling sedikit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah sebanyak 5 kali, diselamatkan oleh Allah daripada fitnah Dajjal, iaitu tiap-tiap kali Nabi semayang selepas tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, Nabi pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sehari 5 kali. 10 tahun Nabi baca. 10 tahun. Kita dahlah semayang sehari 2 kali. 2 kali itu tak baca pula. Hati-hati. Hati-hati. Kalau tak solat, maksudnya, kalau tak solat penuh, maksudnya fasik orang itu. Sesiapa yang tak solat penuh, maka orang itu dihukum fasik. Saya ulang sekali lagi. Sesiapa yang tak solat penuh, maka orang itu dikira fasik. Semua orang fasik di kalangan umat Nabi Muhammad, walaupun dia Islam, kalau Dajjal keluar, dia akan ikut Dajjal, wal'iyazubillah. Ambil perhatian siap-siap. Ambil perhatian siap-siap. Dajjal kata, ketika aku dibebaskan, sekarang ni Allah ikat tubuh Dajjal. Allah yang ikat dengan besi, sehingga Dajjal dalam keadaan duduk, kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya, sebab besi itu diikat begitu. Besi, rantai besi diikat sampai paha Dajjal dirapatkan ke dada, kemudian diikat lagi. Kedua-dua tangan Dajjal dirapatkan ke sisi muka macam ni. Jangan bayang saya pula. Kata dia ni mesti pernah jumpa ni. Bukan. Hadis Nabi. Nabi yang cerita. Tangan dia beginilah ni. Kemudian diikat. Tak boleh bergerak. Yang mengikatnya itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dajjal kata, ketika aku dibebaskan, ma min qaryatin wala madarin wala wabarin illa habattuha. Tidak ada lorong, tidak ada kampung, tidak ada bandar, kecuali aku akan sampai. Illa Makkah wa Taibah, kecuali 2 tempat yang aku tak boleh masuk. Yang pertamanya Makkah, yang keduanya Taibah. Waktu Nabi riwayatkan kisah ini, Nabi kata hadhihi Taibah, sambil mengetuk-ngetukkan tongkat Rasulullah. Nabi kata hadhihi Taibah, hadhihi Taibah, inilah Madinah. Inilah Madinah, sebab ketika itu Nabi berada di Madinah. Dajjal tak boleh masuk Mekah. Dajjal tak boleh masuk Madinah. Hari ini di Mekah dengan Madinah ada orang fasik? Saya nak tanya.
Pandai. Dalam Mekah dan Madinah hari ini ada orang fasik? Ada. Ada. Sebab itu ketika Dajjal datang, dia dah pusing satu dunia, dia pun pi Mekah tak boleh masuk, dia pi Madinah. Bila pi Madinah tak boleh masuk, dia pergi ke sebuah bukit, dia buka kem tentera di situ. Siapa pi umrah boleh tanya mutawif tang mana bukit yang akan Dajjal buat sebagai kem tentera dia. Bila Dajjal tak boleh masuk Madinah, dia buat kem tentera. Selepas dia buat kem tentera, diketuk bumi Madinah. Bumi Madinah berlaku gegaran sebanyak 3 kali. Bumi Madinah bergegar-gegar sebanyak 3 kali. Peristiwa itu dinamakan Yaumul Khalas. Apabila bumi Madinah bergegar, apa berlaku? Orang-orang fasik dan munafik keluar daripada bumi Madinah sebab tak boleh duduk dalam bumi Madinah. Keluar ke mana? Keluar dan membai'ah Dajjal. Wallahu ta'ala wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Semua munafik dan fasik yang berada dalam bumi Madinah, apabila berlaku gegaran, keluar. Gegaran kedua keluar. Gegaran ketiga, keseluruhan munafik dan fasik tidak berbaki seorang pun, kesemua keluar daripada bumi Madinah. Hati-hati orang yang buat dosa-dosa kecil yang berterusan dan tidak bertaubat. Orang yang buat dosa kecil berterusan dan tidak bertaubat, mereka dipanggil orang-orang fasik. Yang kedua, orang yang buat dosa besar walaupun sekali-sekala tapi tidak bertaubat, mereka juga disebut sebagai fasik. Hati-hati. Sebab kalau kita tahu diri kita fasik, datang Dajjal tak selamat kita. Tuan-tuan, nak selamat macam mana? Ketika dia keluar, makanan hanya ada pada tentera Dajjal. Minuman hanya ada pada tentera Dajjal. Siapa yang sebut Dajjal Tuhanku, yang sebut begitu, wal'iyadzubillah. Siapa yang bila Dajjal keluar, dia sebut Dajjal Tuhanku, wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah itu maksudnya kita berlindung kepada Allah daripada fitnah itu. Maka mereka akan mendapat makanan dan hidup mereka bukan sahaja mendapat makanan, tetapi mereka juga mewah. Siapa yang sebut Dajjal Tuhan aku, dia mewah. Bukan sahaja makanan dan minuman, dia juga akan mendapat emas dan perak. Dia juga akan mendapat emas dan perak. Hari ini konsert melompat-lompat punya konsert dengan pakaian tak senonoh, bayaran paling murah RM100 pun orang pergi. Itu bayar, bukan kita diberikan duit, kita bayar. Pun 50,000 tiket habis dijual. 50,000 tiket yang berbayar daripada RM100 sampai RM2,000, RM4,000 habis dibayar. Konsert menyanyi ya. Kamu bayangkan ketika mana manusia tidak ada makanan, berapa ramai akan ikut Dajjal. Cuba bayang tengok sekarang, berapa ramai akan ikut Dajjal. Kita boleh bayangkan banyak mana.
Bila kita baca fakta di Malaysia yang tak semayang 5 waktu penuh, 70%. Di Malaysia yang tak solat 5 waktu secara penuh, 70%. Apa nasib 70%? Habis iman. Habis iman yang saya sebut tadi. Daripada awal ceramah saya sebut tadi. Jangan sampai kita mati dalam keadaan dalam diri kita tidak berbaki kalimah La ilaha illallah. Maka fitnah yang paling malang sekali adalah bila Dajjal keluar. Pada masa manusia tidak ada makanan dan minuman, tidak ada agama, tidak ada ilmu dan iman. Tidak ada ilmu dan iman. Maka berbondong-bondonglah mereka mengikuti Dajjal. Ramai ikut. Yang tu saya baru sebut satu saja. Ujian Dajjal, satu je saya sebut. Saya tak sebut lagi Dajjal dia pi ke orang sihir, raja sihir alam. Raja sihir dunia. Dajjal laknatullahi alaih. Raja sihir dunia. Dia pi ke orang, dia kata fulan, dia panggil orang tu nama. Mak ayah kamu mana? Mati. Kalau aku hidupkan mereka sekarang, maukah kamu beriman dengan aku? Tuan-tuan, kita rindu ayah kita. Kita rindu mak kita, lama dah kita teringat. Teringat makan nasi dengan mak kita, keluar berjalan dengan ayah kita, kita melawat dengan mak ayah kita, kita teringat, lama rindu. Dajjal, dia tidak pernah berupa, wajah dia satu saja. Dia tak pernah berupa, wajah dia satu je. Dia datang, dia kata, fulan, kalau aku hidupkan ibu dan ayah kamu sekarang, maukah kamu menyebut aku Tuhan? Laki tu kata, ya. Bagilah hidup. Dajjal pun pergi dekat kubur ibu dan ayah kawan ni, dia kata, hidup. Satu ya, tak payah bertapa di Gunung Jerai. Tak payah pergi sebulan Gunung Jerai. Satu kataan je. Dia kata hidup. Bangun dua-dua orang. Bangun. Dan ibu dan ayah tu pun kata, ya bunai anak. Dia kata, alung. Beriman dengan dia ni Tuhan kamu. Itba'hu fa innahu rabbuk. Ini hadis Nabi. Saya duk terjemah kepada siswa-siswi sekalian hadis Rasulullah. Dia kata, alung, mak ayah ni, ikut dia ni. Dia ni Tuhan kamu. Maka si anak tadi pun ikut Dajjal. Wal'iyazubillah. Dia manusia. Dajjal ialah manusia. Dia bukan jin. Dia bukan binatang. Dia bukan syaitan. Dia bukan malaikat. Dia ialah manusia. Dia tak terbang, dia berjalan. Kalau Dajjal main UUM ni, memang dia berjalan. Jalan. Dia tak ada terbang, dia main, dia buat macam David Copperfield tu kan. Main duduk atas kipas tu, dia pusing, dia tak tengok ni. Aku tak pegang pun. Bukan. Dia manusia. Dia datang berjalan, mata dua, bukan bulu hidung, lubang hidung. Lubang hidung dua, mulut dia macam ni, telinga dia macam, bukan telinga 10.
Tangan dia 2, jari dia belah kanan 5, belah kiri 5, kaki dia 2, manusia biasa. Dia manusia biasa, rupanya rupa manusia biasa, matanya 2. Dia tak bercakap melalui telinga. Kau dia cakap ni di sini, dia bercakap di sini. Tetapi ini yang paling mahal sekali, yang paling mahal sekali. Yang paling mahal sekali ialah hanya mukmin yang boleh membaca di dahinya, yang boleh membaca tulisan di dahinya. Kaf, fa, ra. Nabi kata kaf, fa, ra, jelas di dahinya yang tertulis kafir. Ketahuilah itu Dajjal. Hanya mukmin yang melihat. Fasik tak boleh tengok. Fasik tengok, dia orang biasa, semua orang nampak dia berjalan mai. Kalau ada mukmin tu tengok di dahi dia, dan mukmin tu akan berlari jauh daripada Dajjal tu. Nampak di dahi dia kafir. Kawan dia kata, nak pergi mana ni? Aku nak lari. Dia ni Dajjal, aku nampak di dahi dia. Kawan dia kata, tak nampak pun. Hanya mukmin saja boleh tengok. Dia adalah tulisan. Dia adalah tulisan yang jelas di dahinya. 3 huruf. Ada pendapat yang kata huruf itu bersambung. Ada pendapat yang sebut di kalangan ulama huruf itu muqatta'ah. Dia terpotong. Kaf asing, fa asing, ra asing. Tetapi sangat jelas kelihatan. Wal'iyazubillah. Sangat jelas kelihatan. Sebab tu tuan-tuan, mukmin bila dia nampak tulisan kafir, dia terus lari. Dan kesemua orang mukmin akan selamat daripada fitnah Dajjal. Selamat, insya-Allah. 3 persiapan yang ulama gariskan. Yang pertamanya persiapan iman. Persiapan iman yang kuat. Kepercayaan kepada Allah. Iman ini akan terbentuk dalam diri kita apabila kita membanyakkan amalan soleh dan ibadat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini akan terbentuk apabila kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir dan bacaan Quran kita. Iman ini akan terbentuk apabila kita selalu memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iman. Maka bina iman. Yang kedua ilmu. Siswa-siswi sekalian kena belajar ilmu, kena mengaji tauhid, kena mengaji fiqh, kena mengaji tasawuf. 3 mata pelajaran ni dinamakan fardu ain. Bermula daripada peniaga laksa di tepi jalan yang keuntungan sehari RM30, sampailah pemerintah nombor 1 negara, sama ada dia Sultan Agung ataupun dia Perdana Menteri, dia wajib belajar 3 ilmu ni. Yang pertamanya tauhid, yang keduanya fiqh, yang ketiganya tasawuf. Ilmu kena ada. Mesti belajar. Mesti kena mula. Seminggu ada 1 fiqh, 1 tauhid, 1 tasawuf. Dan yang ketiga persiapan kita ialah membaca surah Al-Kahfi pada tiap-tiap hari. Ayat 1 sampai 10, ayat 101 sampai ayat 110.
Siapa yang belum mula, saya minta mula malam ni. Yang belum mula, mulalah malam ni. InsyaAllah selepas 40 hari para siswa-siswi start, kita akan nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan melindungi kita daripada anak-anak fitnah yang sudah mula keluar sebelum keluarnya bapa fitnah yang terbesar, iaitulah fitnah Dajjal. Anak-anak fitnah jumlah mereka ribuan dua ada sekarang ni. Ribuan anak-anak fitnah Dajjal. Baca Kahfi 2 tempat. Baca Kahfi 2 tempat. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 10. Yang kedua ayat 101 sampai ayat 110. 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir, insya-Allah. Lepas 40 hari kita akan tengok, insya-Allah Allah Taala lindung kita daripada fitnah-fitnah kecil sampailah kita berjumpa wal-a'yadzubillah dengan fitnah besar. Syarat dia nak baca surah Kahfi, semayang jangan tinggal. Satgi kawan satu bilik dengan dia duk tengok baca surah Kahfi, kawan dia tanya, hang Zohor semayang tak? Tak. Tapi Kahfi alhamdulillah tak pernah tinggal. Hak tu angkat tauk dalam kuala. Surah Kahfi baca tiap-tiap hari, subuh sampai ke isyak tak semayang. Tak jadi, sehabuk pun tak jadi. Sehabuk pun tak jadi yang tu, jangan. Kena buat yang Allah yang wajib kena buat. Selesai satu tajuk, cukup pukul 9. Saya nak cakap 2 tajuk sebenarnya, satu lagi tajuk ringkas je. 9 dah. Kan sejam lah. Saatnya. Tajuk satu lagi ialah berita gembira, yang mana umat dulu tak ada seorang pun dapat, umat-umat yang terdahulu. Jadi tak lagi benda ni tak jadi lagi. Allahu Akbar. Benda ni tak jadi lagi sampai ke hari ni. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ni, malam ni, benda ni tak jadi lagi. Iaitu apa? Iaitu umat Nabi SAW, kita, saya dan kita semua, kalau bernasib baik, umur panjang, kita akan hidup pada satu zaman dengan seorang Rasul Ulul Azmi hidup. Kerana Rasul itu belum mati. Dia lahir sebelum Nabi hidup, tapi sampai malam ni dia belum wafat. Rasul itu lahir sebelum Nabi Muhammad hidup, tapi sampai malam ni Rasul itu belum wafat. Akhir zaman nanti dia akan turun. Nama Rasul tu Sayyiduna Isa ibn Maryam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa. Nabi Isa ni bukan wali, bukan taraf wali, bukan taraf Nabi biasa, bukan taraf Rasul biasa, tetapi Nabi Isa ni lima ketua-ketua Rasul, dia salah seorang. 5 ketua-ketua Rasul, beliau salah seorang, sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah Isa ibn Maryam. Nabi kata, berita gembira untuk kamu, untuk kita semua malam ni, kalau kita sempat hidup pada zaman dia. Nanti bila dengar berita Nabi Isa dan Imam Mahdi sudah keluar, maka pergilah kepada mereka, kata Rasulullah,
bila dengar berita Imam Mahdi sudah pun keluar dan dibai'ah, maka pergilah kepada mereka walau habwan ala salji. Nabi kata walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji, pergi. Walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji, sebab itulah peluang untuk berada di samping seorang Rasul. Allahu Akbar. Rasul duduk kat Rasul. Tuan-tuan, sarapan pagi dengan Rasul. Bayang tengok, naik kapal terbang dengan Rasul. Naik motor, nampak Nabi Isa, Assalamualaikum Nabi Isa, salam, Nabi mana? Balik beli roti canai. Ni contoh, ni tak ada hadis. Saya buat contoh nak bagi tahu, kita akan hidup pada zaman itu dengan Nabi Isa bukan 3 bulan tau, 40 tahun. Ketika itu hanya yang memerintah agama Islam. Ketika itu tidak ada jenayah. Ketika itu tidak ada kezaliman. Ketika itu tidak ada maksiat. Ketika itu tidak ada kecurian satu pun di atas muka bumi Allah. Ketika itu yang mentadbir bumi ini ialah Isa ibn Maryam alaihissalam. Hatta, kata Nabi, sehingga tar'al ibilu ma'al usud, kamu tengok satu kawanan unta digembala, yang menggembala unta tadi ialah singa-singa. Wan numuru ma'al baqar, harimau-harimau bintang mengembala lembu. Wa yal'abu as-sibyanu ma'al hayyat, kanak-kanak main dengan ular pada zaman tu. Tak mudarat. Kemuncak keberkatan bumi, tidak ada kemudaratan dan maksiat atas muka bumi ketika itu. Tak ada curi selipar orang. Tak ada ambil melo dalam loka kawan dia. Tak ada pau sempo kawan. Tak ada hutang tak bayar. Tak ada. Subhanallah. Sehingga kan zakat pada zaman itu tidak tahu untuk diberikan kepada siapa. Semua kaya. Tak ada orang pakai saga. Oh, mak geram orang pakai saga geram. Tak ada orang pakai Myvi, lagi geram. Hak king tu kan, perasaan king. Myvi tak ada. Paling koman waktu tu semua BM. Ni contoh lah. Contoh. Semua orang kaya, semua orang mewah. Subhanallah. Hidup pada zaman tu. Tapi tuan-tuan sekalian, nak sampai pada zaman Nabi Isa, kena lalu zaman Dajjal. Yang tang tu sakit. Yang tu sakit. Jadi, sebelum saya mengakhiri ceramah, kita buat persiapan. Kena buat persiapan. Yang pertama, persiapan iman. Ingatlah, iman. Banyak baca doa, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak ibadat, banyak amal soleh. Yang kedua, persiapan ilmu. Ilmu. Kena start. Kena mula. Dan yang ketiga, buat persiapan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk benteng daripada Dajjal. Antaranya ialah bacaan 10 ayat awal Al-Kahfi dan 10 ayat akhir Al-Kahfi. Saya rasa sekadar tu dulu, secara ringkas, trailer kisah hidup akhir zaman. 100 episod, insya-Allah mula Khamis minggu depan jam 9 malam di channel YouTube Ustaz Wadi Anwar. InsyaAllah doakan, para siswa-siswi doakan saya sihat, doa saya rajin, doakan saya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar itu dulu saja.
dan bilangan pun tambah sampai sana. Ni baru jadi 3,000. Hak nu geng semayang maghrib lambat kot, main lambat. Kata bila bukan nak main sini senang kan, lambat pula nak main nanti. Jadi yang tu saja. Terima kasih dan tahniah kepada semua yang hadir dalam majlis ilmu. Semangat saja tak cukup, tali pinggang hitam tak cukup. Kalau subuh tak semayang, perlu kepada iman yang kuat, ilmu yang mantap dan juga doa. Dengan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.